Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Nuliana binti Wan Baharudin. InsyaAllah forum kita hari ini akan membincangkan mengenai satu tajuk, iaitu isu kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, bersama-sama saya hari ini ada 3 orang panel yang begitu hebat untuk mengupas tentang isu ini. Panel pertama kita Puan Nur Farhanah binti Ismail. Panel kedua kita ada Puan Nurul Nadiah binti Adnan. Dan panel ketiga Cik Siti Nurhaiza binti Rozilan. Sebelum itu kita lihat kepada definisi kesepaduan ilmu. Kesepaduan ilmu ini bermaksud integrasi ataupun pencampuran antara pelbagai ilmu pengetahuan. Kesepaduan ilmu ini menggalakkan berlakunya perkongsian maklumat ataupun idea di antara beberapa disiplin ilmu yang berbeza. Kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam ini merujuk kepada pengintegrasian pelbagai bidang ilmu dalam proses pengajaran dan pembelajaran agama Islam. Baiklah. Konsep ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa pelajar kita memperoleh pengetahuan yang holistik, iaitu menyeluruh, termasuk aspek keagamaan, sains, teknologi, bahasa dan juga seni. Dengan menggabungkan pelbagai disiplin ilmu ini, kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam membolehkan pelajar-pelajar untuk memahami agama Islam dalam konteks yang lebih luas dan juga relevan dengan kehidupan moden pada masa kini. Baiklah. Merujuk kepada konsep kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam ini adalah berkonsepkan ilmu nakli dan juga akli. Apa itu ilmu nakli dan apa itu ilmu akli? Mari kita lihat. Ilmu akli ialah ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu pegangan kita sebagai umat Islam. Seperti ilmu akidah, tafsir dan juga hadis. Manakala ilmu akli ni pula ialah ilmu yang bersumberkan olahan akal manusia. Seperti ilmu falsafah, pengurusan, ilmu sains, matematik, kimia, kejuruteraan dan sebagainya. Jadi hari ini kita ingin bertanya kepada Puan Farhanah mengenai apa itu kepentingan kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Wan Nuliana selaku moderator forum pada hari ini. Seterusnya, saya akan membincangkan salah satu isu kesepaduan ilmu. Kita pergi kepada huraian yang seterusnya, isi yang seterusnya iaitu kepentingan kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam. Seterusnya, kepentingan kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam adalah sangat penting bagi meningkatkan pembangunan diri masyarakat dan negara di mana ia dapat melahirkan insan yang mempunyai pengetahuan yang mantap, kemahiran yang tinggi dan berakhlak mulia. Jadi, bila bersepadunya ilmu pendidikan Islam ini dalam diri masyarakat, dalam diri seseorang insan, jadi ia boleh mendorong meningkatkan pembangunan diri masyarakat dan kepada negara. Yang kedua, melahirkan peribadi holistik atau modul insan yang berkualiti, di mana ilmu mesti didasari oleh sistem nilai yang mana nilai akidah, ibadah, akhlak dan syariah, di mana ilmu ini mesti didasari oleh sistem nilai yang terdiri daripada nilai akidah, ibadah, akhlak, syariah dan sebagainya. Jadi asas ini adalah amat penting untuk melahirkan peribadi yang holistik supaya kurikulum yang dibina itu bersifat integratif, yang di mana ia dapat melahirkan insan yang berkualiti. Yang ketiga, menggalakkan manusia berfikir.
mengajar manusia untuk menggunakan fikirannya, mempelajari dan memperhatikan alam dan peraturan-peraturannya dengan maksud untuk mengetahui rahsia dan kebesaran Allah, untuk mengetahui rahsia keagungan Allah dan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Di mana isi yang ketiga ni dia menggalakkan manusia ataupun mengajar manusia ni untuk berfikir tentang peraturan-peraturan keagungan Allah, kebesaran Allah, di mana ia fikiran yang dia berfikir tu dia mempelajari dan memperhatikan. Dan yang keempat, membentuk perwatakan dan sahsiah pelajar, di mana alat teknologi dalam pembelajaran juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar di samping meningkatkan pengetahuan dalam bidang teknologi. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan pengetahuan insan dan juga ia juga dapat membentuk perwatakan sahsiah pelajar dengan baik. Okey, seterusnya saya serahkan semula kepada moderator saya, iaitu Puan Wan Norliana. Terima kasih kepada Puan Farhana atas pencerahan yang begitu jelas mengenai kepentingan kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam. Jadi, berdasarkan apa yang Puan Farhana katakan tadi, kesepaduan ilmu ini begitu penting untuk melahirkan insan yang holistik, yang menyeluruh, tidak hanya pada satu bidang sahaja, dan juga untuk membolehkan manusia berfikir. Okay? Contohnya dalam bidang ilmu agama Islam ini, ada kita akan diceritakan tentang proses penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran, dan kita juga dalam bidang sains kita juga akan diajar mengenai penciptaan manusia, proses penciptaan manusia ini berdasarkan sains pula. Jadi di sini kita boleh menghubungkaitkan antara kedua-dua bidang tersebut, tidak hanya tertumpu pada Al-Quran sahaja, tetapi juga kita kaitkan dengan dalam bidang sains bagaimana. Seterusnya kita beralih kepada panel kedua kita, iaitu Puan Nadiah. Puan Nadiah, bolehkah Puan Nadiah ceritakan sedikit mengenai isu kesepaduan ilmu yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam ini? Okay, terima kasih kepada moderator majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza binti Adnan akan menyambung berkenaan isu kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam. Okay, dalam mencampurkan kepelbagaian ilmu dalam bidang pendidikan Islam ni muncul beberapa isu, antaranya isu globalisasi. Okay, isu globalisasi ini menjadikan umat Islam terjebak dalam proses pembaratan melalui pembaratan sistem pendidikan yang mana akan melemahkan perasaan keagamaan dan memperkuatkan sikap sekularisme di kalangan umat Islam, terutamanya kalangan pelajar-pelajar. Okay, sekularisme ni memisahkan antara dunia dan agama. Okay, dia lebih menitik beratkan kepada hal-hal dunia. Okay, yang kedua, ancaman liberalisme dan sistem pendidikan telah memusnahkan sistem sosial umat Islam. Sistem ini mempromosikan idea-idea asing yang mempengaruhi pelajar untuk melihat agama sebagai hal peribadi, bukan untuk kehidupan sosial. Okay, mereka menganggap hal-hal agama adalah untuk diri mereka sahaja, bukannya untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Okay, liberalisme ni membawa fahaman hak kebebasan manusia seperti hak bersuara, hak menulis, hak memilih agama dan lain-lain. Okay, liberalisme ni adalah satu fahaman yang bahaya kerana ia memberi hak kebebasan kepada seseorang untuk memilih sesuatu yang diorang nak sahaja. Okay. Daripada fahaman liberalisme, sekularisme dalam sistem pendidikan ni menyebabkan berlakunya pelbagai masalah yang timbul, seperti masalah disiplin, buli, kurang sopan santun dan sebagainya. Hal ini kerana mereka tidak mengamalkan pendidikan agama dalam kehidupan seharian mereka.
Isu yang kedua adalah isu dualism dan sekularism. Isu dualism dan sekularism ni melihat agama tidak relevan, yang mana tiada penghayatan konsep ketuhanan yang diterapkan dalam kurikulum. Ilmu barat ini hanya memfokuskan persoalan duniawi dan menafikan persoalan ukhrawi. Dia tidak mementingkan perkara-perkara yang berkenaan hal agama. Agama tidak jadikan asas utama sehingga fahaman sekular berkembang, yang akhirnya ilmu dan pendidikan ini menjadi sekular dan melahirkan pelajar yang melihat perkara-perkara yang berkenaan dunia sahaja. Sekular ni bertujuan memisahkan sebarang hubungan dengan Allah, yang mana menjadikan falsafah dan teori akal manusia sebagai panduan, bukannya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai teras kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan pendidikan agama kurang diminati kerana tidak memberikan peluang pekerjaan yang banyak. Mereka melihat pendidikan agama ni tidak memberikan mereka peluang pekerjaan setelah tamat persekolahan. Jadinya dia lebih meminati pendidikan yang berteraskan, yang mengarah kepada hal-hal dunia sahaja. Kita teruskan kepada isu yang ketiga, isu kurikulum pendidikan. Isu kurikulum pendidikan ni mementingkan penilaian kurikulum dari pencapaian akademik yang cemerlang, yang mana menumpukan kepada ketinggian intelek sahaja. Guru hanya melihat kepada pencapaian peperiksaan yang cemerlang, tidak melihat kepada sasiah diri murid tersebut. Disebabkan hanya melihat kepada pencapaian akademik sahaja, guru tidak sempat dan lupa untuk menerapkan nilai-nilai murni kerana mengejar matlamat pendidikan akademik yang cemerlang, yang hasilnya menyebabkan guru hanya mampu menghabiskan silibus tanpa penerapan nilai-nilai murni dalam diri pelajar tersebut. Hasilnya silibus dapat dihabiskan tetapi murid tidak dapat mengaplikasikannya kerana murid hanya belajar untuk peperiksaan, seperti pepatah yang sepatutnya kita amalkan, al-ilmu fi sudur laisa fi sutur. Ilmu tu di dada, bukannya di kertas peperiksaan. Adalah nilai yang perlu diterapkan oleh guru kepada pelajar, supaya belajar bukan hanya untuk peperiksaan, belajar adalah untuk ilmu di dada kita dalam mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Murid yang kurang pandai juga akan tersisih walaupun mempunyai sasiah yang baik. Disebabkan hanya mementingkan kepada ketinggian intelek, sehingga ada murid yang kurang pandai akan jadi tersisih kerana guru kurang mengambil perhatian terhadapnya, walaupun murid tersebut mempunyai sasiah yang baik. Ini menyebabkan satu kerugian untuk pendidikan kita dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmoni seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Isu yang terakhir adalah isu profesionalism guru. Isu profesionalism guru ini adalah melibatkan kualiti guru tidak menepati standard FPG ataupun falsafah pendidikan guru kerana faktor desakan dalam bidang perguruan. Individu ni memohon menjadi guru untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang mendesak dalam bidang perguruan sahaja. Ramai bakal-bakal guru memohon untuk menjadi guru sebabnya untuk memenuhi keperluan sahaja, bukan atas minat mereka sendiri. Seterusnya, guru kurang menguasai ilmu asas fardu ain, fardu kifayah, ilmu tajwid dan banyak lagi. Sebagai guru pendidikan Islam, perlu mahir dalam 7 bidang yang ada dalam KSSR, iaitu bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang jawi, bidang sirah, adab, akidah, ibadah. Yang mana bidang-bidang ni guru perlu mahir dalam setiap bidang tersebut. Penguasaan guru hanya pada teori sahaja, bukan pada kemahiran. Sebagai contoh, guru hanya tahu teori khat sahaja tapi tidak mahir dalam menulis khat. Ini menyebabkan murid kurang minat dalam
pengajaran guru tersebut. Yang terakhir, teknik pengajaran tradisional yang menumpukan kepada buku semata-mata. Pembelajaran bagi subjek PAI ini lebih kepada pengajaran tradisional yang mana bertumpukan kepada buku sahaja dan kurangnya bahan bantu mengajar yang sesuai dalam pelajaran pendidikan Islam ni. Hal ini menyebabkan pembelajaran murid-murid kurang menarik dan kurang efektif dalam mengikut yang bersesuaian mengikut tahap pembelajaran mereka. Sekian sahaja daripada saya dalam isu kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Puan Nadia atas pencerahan yang begitu padat dan terperinci. Berdasarkan isu-isu kesepaduan ilmu yang telah dinyatakan oleh Puan Nadia tadi, saya ingin bertanya kepada Cik Nuhaiza, panel ketiga kita, mengenai apa antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk kita mengatasi ataupun menangani isu-isu kesepaduan ilmu yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam ini. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator majlis. Sebentar tadi kita telah mendengar berkenaan isu kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam yang mana telah dibentangkan oleh panel yang kedua. Maka dengan itu saya akan sambung perbincangan ini berkenaan langkah-langkah untuk mengatasi isu kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam. Berkaitan dengan isu globalisasi yang mana ianya telah menimbulkan ancaman liberalisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Maka dengan itu, antara langkah yang boleh diambil adalah golongan remaja mestilah menguasai ilmu agama selain ilmu akademik. Hal ini kerana ilmu agama itu akan membentuk personaliti dan akhlak yang baik. Pada waktu kini, kita dapat lihat bahawa terdapat ramai pelajar yang mementingkan ilmu akademik semata-mata. Walhal ilmu agama itu tidak kurang pentingnya bagi pelajar untuk mereka menguasai ilmu agama. Kepentingan ilmu agama itu adalah untuk mewujudkan pelajar yang berilmu dan berakhlak selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Berkenaan isu yang kedua pula iaitu secularism dan dualism. Yang mana isu ni berkenaan yang menyatakan ilmu agama itu tidak penting dan tidak relevan. Maka antara langkah yang boleh diambil adalah dengan pengukuhan dalam subjek pendidikan Islam kerana ianya salah satu saluran terpenting dalam membentuk nilai dan identiti masyarakat Muslim. Konsep pendidikan Islam dikatakan sebagai gabungan antara apa yang disebut sebagai ilmu akliyah dan ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah ni berkenaan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis, dan ilmu akliyah berkenaan ilmu akademik. Maka ilmu pendidikan Islam ni telah mengimbangkan kedua-duanya dan amat bagus kepada pelajar untuk diberikan penekanan mengenai ilmu pendidikan Islam. Selain itu, ilmu pendidikan Islam ini akan membentuk nilai-nilai kepada pelajar yang mana akan mengekang isu secularism dan isu dualism ini. Baik. Saya akan sambung langkah yang seterusnya iaitu berkenaan isu kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan hanya mementingkan ilmu akademik semata-mata. Oleh itu, sistem pendidikan Malaysia perlulah mengukur kejayaan seseorang individu berdasarkan potensi lain selain peperiksaan akademik yang cemerlang. Hal ini merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang mana bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jelas di sini bahawa ianya merangkumi pelbagai sudut dan bukan hanya dari sudut intelek ataupun akademik semata-mata. Hal ini kerana untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam peperiksaan, bahkan cemerlang dari segi sahsiah, kurikulum dan kemahiran.
Untuk isu yang terakhir adalah isu profesionalism guru. Langkah-langkah yang boleh diambil adalah guru menyedari tanggungjawab mereka seperti mana yang termaktub dalam FPK dan FPG. Hal ini kerana terdapat ramai guru yang hanya melakukan kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Oleh itu, guru perlu persiapkan diri dengan keilmuan yang mantap dan dalam ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Guru-guru perlu menyampaikan ilmu itu seimbang dari sudut agama dan dari sudut akademiknya. Untuk melakukan seperti berikut, guru perlu menggunakan teknik yang sesuai agar dapat meningkatkan kualiti pengajaran. Dunia masa kini telah melalui proses kemajuan yang begitu cepat. Oleh itu, sistem pendidikan juga perlu selari dengan kemajuan dunia untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Terima kasih kepada Cik Nurhaiza atas penerangan yang jelas itu tadi. Baiklah, kita sudah pun hampir ke penghujung perbincangan kita. Apa yang dapat saya simpulkan daripada perbincangan kita tadi, kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam ini dapat memastikan pendidikan Islam itu tidak terpinggir daripada daripada perkembangan ilmu moden. Dan kesepaduan ilmu ini memainkan peranan penting dalam melahirkan insan yang seimbang dan juga mempunyai peribadi yang holistik ataupun menyeluruh dalam segala aspek pendidikan. Tidak hanya tertumpu kepada satu bidang sahaja tetapi dalam pelbagai bidang. Okey. Jadinya kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam ini dapat memupuk pemikiran yang kritis, kreativiti dan juga inovasi berdasarkan apa yang telah dibincangkan tadi. Seterusnya, dalam mengatasi isu-isu kesepaduan ilmu yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam ini, peranan guru itu memainkan peranan penting dalam memastikan kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam ini dapat dicapai dengan baik. Jadi guru perlu menjadi contoh yang baik kepada murid-murid. Guru juga perlu merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat mencapai objektif dengan berkesan supaya dapat menarik minat murid-murid untuk mempelajari pendidikan Islam, dan juga peranan masyarakat dan kerajaan dalam mengangkat martabat pendidikan Islam ini supaya pendidikan Islam ini tidak dipandang rendah oleh masyarakat di luar sana. Kerana ada beberapa pelajar yang menganggap bahawa pendidikan Islam ini tidak begitu penting kerana mereka lebih mementingkan bidang lain. Contohnya lebih mementingkan bidang sains, matematik, bahasa Inggeris dan lain-lain. Jadinya kita perlu mengangkat pendidikan Islam ini supaya lebih mencapai kecemerlangan di masa akan datang. Okay? Sekian sahaja daripada saya dan juga panel-panel yang hebat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah.